Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Farizal Jom Belajar. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, sila baca description di bawah. Sila isi link kehadiran untuk membuktikan bahawa kamu telah melihat video saya. Ketiga, sediakan alat tulis dan buku tulis. Keempat, bila habis melihat video saya ini, sila klik link latihan. Mata pelajaran Matematik tahun 4. Bidang pembelajaran Nombor dan Operasi. Tajuk 1.0 Nombor bulat dan operasi asas. Standard kandungan 1.1 Nilai nombor. Di akhir PDP, murid akan belajar 1.1.2 menentukan nilai nombor hingga 100,000. 1. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. 2. Menceraikan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. 3. Membandingkan nilai dua nombor. 4. Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. 5. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Satu. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Okey, macam mana kita nak menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor? Contoh satu, saya bagi nombor contoh ni, 30,678. Okey, pertama saya akan buat kolom dulu. Macam ni, kolom ni. Okey, di bahagian sini saya akan letak ni digit. Yang kedua adalah nilai tempat. Yang ketiga adalah nilai digit. Okey, saya akan turunkan nilai digit ni, nombor ni saya akan susun di kolom baris yang pertama ni. Okey, boleh nampak Okey, untuk nilai tempat, 3 ni rumah apa? 3 ni adalah rumah 10,000. Jadi sini kita kena tulis 10,000. Okey, sifar ni rumah apa? Sifar ni adalah rumah 1000. Jadi kita tulis di nilai tempat tu 1000. Okey, 6 ni rumah apa? 6 ni 600. Jadi rumah dia, nilai tempat dia adalah 100. 7 ni adalah 70. Jadi nilai tempat dia adalah 10. 8 ni sah. Jadi nilai tempat dia sah. Okey, boleh faham macam mana kita nak tukar kepada nilai tempat. Okey, kalau nilai digit 30, jadi kita kena tulis 30. Macam ni. 30. Okey, 30,000 30,000. Jadi sifar dia mesti kena ada 4. Kalau 30,000 nilai dia ada 4 nilai sifar di belakang. Yang lain tak perlu tulis. Kita tulis yang nilai dia saja. Okey. Untuk ribu, hanya sifar saja satu. Sebab apa? Nilai di rumah 1000 tu kosong, tak perlu kita tulis kosong tu banyak-banyak. Okey. 6. 600. Jadi kita tulis 600. Sifarnya ada 2. Okey, kalau kita berbalik pada 1000 ni, kalau 1000 ni ada nombor contohlah 3 ataupun 2, jadi digit dia pun kena ada 3 lah. Dia kalau 10,000 digit sifar dia ada 4,
Kalau di ribu ni, digit sifar ni ada 3. Nah, kalau digit ratus ni sifar dia, digit dia ada 2. Okey, 70. Eh? Sifar dia ada 1 je. 8 kita tulis 8 ni macam mana kita nak tukar kepada nilai digit. Okey, apa kemahiran yang kita belajar di bahagian ni akan diguna pada bahagian lain. Nanti kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Tengok. Okey, bahagian yang kedua. Cerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, contoh 2. Saya bagi 74,501. Macam mana kita nak cerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Ini berkaitan dengan yang bahagian 1 tadi, slide 1. Okey, kita tengok. A, mengikut nilai tempat. Kita cerakin. Okey, kita turunkan 7 ni. Okey, 7 tadi rumah apa? 10,000. Kita tulis 10,000. Kita tulis 10,000. Dan jangan lupa, bila kita cerakin mesti ada simbol tambah. Okey, kita turunkan 4. 4 ni rumah apa? 1000. Okey, tulis perkataan 1000. Dan mesti ingat, jangan lupa simbol tambah. Simbol tambah ni jangan lupa. Bila ada soalan cerakin, mesti bila kita cerakin mesti ada simbol tambah. Okey, turunkan 55. 5 ni rumah apa? 100. Simbol tambah. Turun sifar. Rumah apa? 10. Simbol tambah. Dan turunkan nombor 1. Ni rumah besar. Jadi bila soalan bila kata cerakin mengikut nilai tempat ni mengikut nilai tempat. Jadi cara penulisan dia macam ni. Nanti kamu confuse nilai tempat dengan nilai digit. Ni kena betul-betul faham. Kalau tak faham, ulang balik tengok video ni berulang kali supaya kamu faham. Okey, tengoklah contoh B. Mengikut nilai digit. Okey, cara dia sama juga. Kita turunkan 7. Lepas tu kita tambah 4 digit sebab 7 ni adalah 70,000. Dan sama juga dengan konsep yang atas tadi, mesti ada simbol tambah. Kita turun pula 4. 4 ni 4,000, jadi macam saya cakap slide sebelum tadi, sifar dia mesti ada 3 digit. Okey, turunkan simbol tambah, turunkan 55. Ni 500, 2 digit. Simbol tambah, turun 1. Mungkin ada tanya cikgu, kenapa yang rumah 10 kita tak turun? Padahal yang atas ni kita tambah 0,10 sini. Sebab bila mengikut nilai digit, kita tulis nilai digit yang ada nilai saja. Yang tak ada nilai tak perlu kamu tulis. Sebab bila kamu tambah, kamu akan dapat balik jawapan yang di atas. Boleh faham? Kalau di rumah 10 ada nilai, kena tulis lah. Okey. Kalau tak faham, ulang balik video ni, bahagian slide ni, cuba faham. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, 3. Membandingkan nilai 2 nombor. A. Sila bandingkan 2 nombor berikut, kemudian bulatkan nombor nilai yang paling besar. Okey, bila kita nak banding, mesti ada 2 nombor tu, ada perbezaan. Beza nombor antara satu nombor ni besar ataupun kecil. Okey. Sekarang A ni untuk nilai paling besar. Okey, tengok saya tulis. Okey, 80,398 atau 80,403. Yang mana
paling besar? Nombor ni ke atau nombor ni? Okey, untuk membandingkan ni ada step dia, ada langkah dia. Yang pertama, kenal pasti rumah. Rumah dulu. Rumah apa yang paling besar? Okey, kalau nak tahu rumah paling besar, kita tengok yang paling kiri. Ni nombor 8, ni nombor 8. Nombor 8 ni rumah apa? Ni rumah 10,000, ini 10,000. Okey, maknanya kedua-dua nombor ni bermula daripada 10,000. Jadi, kita tengok. 10,000, 8, sini 8. Okey, sama besar. Tengok ribu pula. Sini sifar, sini pun sifar. Okey, tengok rumah ratus tak? Sini 3, sini 4. Yang mana paling besar? 3 ke 4? Mestilah nombor 4 yang paling besar. Kalau dah besar, kita dah tahu ni besar, jadi tak perlu nak tunggu tengok digit yang lain. Terus bulat nombor yang paling besar tadi tu. Bukan digit 4 ni, nombor. Jadi kita bulat terus. Mungkin ada yang tanya, kenapa cikgu kita tak tengok sifar dengan 9, 3? Sebab ni kita tak perlu dah tengok. Sebab dia dah rumah 10. Sebab nilai yang paling besar kali di rumah ratus perbezaan dia. Sini 3, sini 4. Boleh faham? Kalau tak faham, ulang balik video ni, tengok. Okey, kita tengok bahagian B. Okey, sila bandingkan dua nombor berikut. Kemudian bulatkan nombor nilai yang paling kecil. Jadi, atas ni nilai yang paling besar, ni nilai yang paling kecil. Tengok dua nombor yang saya bagi, contoh. Okey, ada dua nombor. Sini 25,899. Sini 27,630. Okey, nilai mana yang paling kecil? Macam tadi, saya cakap step dia sama, langkah dia sama. Kenal pasti rumah dia dulu, yang paling besar. Kita tengok yang sebelah paling kiri. Ini nombor 2, sini nombor 2. 2 ni rumah apa? Ini pun 10,000, 2 kat sini pun 10,000. Okey. Kita tengok nilai dia. Kat sini nombor 2, sini 2. Sama. Tengok ribu lah. Ni 5, ni 7. 5 dengan 7, yang mana paling kecil? Pastilah 5. Jadi, terus kita bulatkan 25,899 ni. Tak perlu tengok dah yang nilai di rumah ratus, di rumah puluh, di rumah sah. Sebab kita dah dapat beza dah. Nombor ni yang paling kecil. Sebab di rumah ribu dia pun dah kecil daripada sebelah sini. Itu mudah. Kalau kata nanti bila soalan dalam ujian ke ataupun peperiksaan ke, yang beza tu dekat rumah ratus ataupun di rumah puluh ataupun di rumah sah, baru kamu tengok step-step satu persatu. Okey, kalau tak faham, ulang balik. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, 4. Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Mengikut tertib menaik. Okey. 46,805, 50,121, 46,598, 50,310. Okey, sekarang ni diberi 4 nombor yang disusun tidak mengikut tertib naik, secara rambang disusun. Jadi nombor ni kamu kena susun mengikut tertib naik. Okey, pertama kamu kena tahu tertib menaik ni maknanya kita perlu susun nombor yang paling kecil. Dalam 4 nombor ni, yang mana paling kecil? Jadi macam mana kita nak susun nombor yang paling kecil? Ikut langkah macam tadi, yang slide sebelum tadi, buat perbandingan tadi tu. Ni pun kita akan guna kemahiran tu. Okey, pertama kita perlu kenal pasti rumah yang paling besar sekali. Ke-4 nombor. Okey, kita tengok paling kiri ni. Nombor 4, ni nombor 5, 4, 5. Rumah apa? 4 ni pun 10,000, 5 ni pun 10,000, 4 di sini pun 10,000, 5 sini pun 10,000.
Jadi setiap nombor ni bermula dengan puluh ribu. Okey, jadi bila bermula 10,000 kita dah mudah lah. Okey, kita tengok digit yang 10,000. Sini 4, sini 5, 4, 5. Yang mana paling kecil. Sebab bila mengikut tertib naik, kita mesti susun nombor yang paling kecil. Okey, 4 lah paling kecil. Okey, 4 ada 2, 5 ada 2. Okey, yang ada 5 ni tak perlu tengok lagi. 2 ni tak perlu tengok. Kita tengok yang 46,805 dengan 46,598. Kita tengok 2 ni dulu. Okey, sini 4, sini 4. Ribu dia 6, sini pun 6. Sama. Tengok ratus. Ni 8, ni 5. Okey, 8 dengan 5. Yang mana paling kecil? Mestilah 5. Okey, jadi kalau 5 tu paling kecil, kita turunkan yang ini dulu. Ataupun kita tulis 46,598. Dan automatik yang ini dia jadi nombor yang kedua paling kecil. Tak perlu tengok dah nak banding ke tiga ni. Sebab ni dah paling kecil. Okey, lepas tu kita tengok yang nombor 5. 10,000 dia 5 mula. Okey, 5 ni dengan 5 ni. Sebab ni 2 ni dah kita dah turunkan. Okey, tengok rumah 10 dia. Sini 5, sini 5. Sini sifar, sini sifar. Ratus dia, sini 1, sini 3. Ada beza. Yang mana paling kecil? 1 kan? Jadi yang ini kita tulis dulu. Dan yang ini kita tuliskan kemudian. Jadi ni kita dah susun mengikut tertib menaik. Nombor 46,598 adalah paling kecil dan 50,310 adalah nilai paling besar. Jadi nombor ni dalam susunan keadaan tertib menaik. Okey, kita tengok bahagian B pula. Okey, arahan yang sama, menyusun nombor mengikut tertib naik dan tertib menurun. Okey, B, mengikut tertib menurun. Okey, ni ada 4 nombor. 4 nombor. Jadi konsep dia sama, pasti ingat arahan yang mengikut tertib menurun. Bila tertib menurun, nilai di depan ni mesti kita tulis adalah nilai yang paling besar. Bila paling besar, kita kena pasti antara 4 nombor ni yang mana paling besar. Sama juga kita tengok rumah antara paling besar di keempat nombor. Ni rumah 10,000, sini pun 10,000, ni pun 10,000, ni 10,000. Okey, kita tengok 10,000 tu. Ni 5, ni pun 5, sini pun 5, sini pun 5. Jadi sama. Okey, kita tengok rumah ribu lah. Sini sifar, sini 1, sini sifar, ni sifar. Okey, tertib menurun paling besar. Sifar, 1, sifar, sifar. Mana paling besar? Mestilah 1. Jadi automatik yang ini kita turunkan dulu. Ataupun kita tulis. Okey. Sini sifar tadi kan. Yang ni tak tengok. Sini sifar, ni sifar, ni sifar. Sama. Okey, tengok rumah ratus lah. Sini 9, sini 7, sini 1. Yang mana paling besar? 9, 7, 1. Mana paling besar? Mestilah nombor 9. Jadi nombor 9 ni kita turun. Okey, tinggal 7 dengan 1. Yang mana paling besar lagi? 7 dengan 1. Mestilah 7. Turunkan 7. Lepas tu kita turunkan nombor ni. Okey, ni boleh faham soalan mesti kamu faham mengikut tertib menurun. Kalau tertib menurun, nombor paling besar ke nombor paling kecil. Jadi 51,097 adalah nilai paling besar. 50,179 adalah nilai yang paling kecil. Kalau tak faham, ulang balik slide ni, video ni, dan fahamkan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, nombor 5. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Okey, tertib menaik. Okey, dia tadi konsep dia sama juga dengan yang tadi.
Yang tadi dibagi terus 4 nombor. Kamu kena susun. Nombor tu sama ada mengikut tertib naik ni tertib turun. Ni arahan dia melengkapkan. Maknanya dia dah bagi dah rangkaian nombor tu dah disusun mengikut tertib. Yang ni, yang contoh ni, yang ni tertib menaik. Tetapi dia ada satu nombor yang tak diberi. Macam mana kita nak kena pasti nombor tu? Okey. Untuk nak tahu dapatkan jawapan di sini, pertama kamu kena tengok dua nombor yang berdekatan. Contohnya 13,250 dengan 13,255. Dia nombor ni bersebelahan. Okey, ada tanya cikgu, boleh tak ambil guna 13,265? Tak boleh, sebab jauh. Dia bukan nombor bersebelahan. Jadi macam mana? Okey, kita tengok tadi. Okey, kita ambil dua nombor ni. Nak buat apa dua nombor ni? Okey, kita pertama sekali kita kena banding dulu. Mana nombor paling besar? 13,250 ataupun 13,255. Ni kemahiran yang slide nombor 1 tadi tu. Kita banding slide nombor 1, slide nombor 2 tadi. Okey, yang ni Okey, bila kamu dah tahu, okey, yang ini adalah nilai paling besar, 13,255. Jadi kita turunkan ataupun kita lepas tu baru kita ambil nombor yang sebelah dia. Lepas tu nak buat apa? Mesti tolak. Buat bentuk lazim, tolak. Jangan lupa simbol tolak, buat bentuk lazim. Jadi kita tolak 5 tolak sifar, dapat 5. 5 tolak 5 habis. Okey, 5 tolak 5 habis, 2 tolak 2 habis, 3 tolak 3 habis, 1 tolak 1 habis. Okey. Jadi nak buat macam mana pula? Okey, dah kita dapat jawapan ni 5. Mana beza nombor ni dengan nombor ni adalah 5. Jadi dapat nombor ni 13,250 kena tambah 5, baru kita akan dapat 13,255. Jadi dapat sini kita kena ambil nombor 13,255 tambah 5, dapat nombor sini. Sebab kita turunkan 13,255 tambah 5. Okey, jadi 5 tambah 5 10, naik jadi 1 tambah 5 jadi 6, 2 tambah, tak ada tambah, terus turun, 3 turun, 1 turun. Okey, boleh faham? Jangan dah lupa dah konsep menambah. Jadi nombor ni lah yang kita akan tulis di atas ni. Boleh faham? Okey, kita tengok pula kalau mengikut tertib menurun. Slide yang seterusnya. Okey, B mengikut tertib menurun. Okey, diberi satu rangkaian nombor. Okey, konsep dia sama macam menaik tadi. Kita kena pilih dua nombor yang berdekatan. Boleh pilih 68,313 dengan 68,213 ataupun 68,213 dengan 68,113. Kita boleh pilih dua nombor ni ataupun kita boleh pilih 68,313 dengan 68,113. Kita tak boleh nombor ni dengan nombor ni, kita tak boleh pilih. Hanya berdekatan saja. Okey, jadi contohnya saya akan ambil nombor ni lah. Okey, kita tengok. Sama juga kena operasi tolak. Jadi kita dapat nombor yang paling besar. 68,313 dengan 68,213. Yang mana paling besar? Kena tengok. 6, sini pun 6, ni 8, sini 8, ni 3, 2. Jadi 3 ni yang paling besar, jadi kita turunkan 68,313. Lepas tu kita turunkan 6,012 tolak.
Okey. 3 tolak 3, sifar. 1 tolak 1, sifar. 3 tolak 2, 1. 8 tolak 8 habis. 8 tolak 8 habis. Jadi, beza antara nombor ni dengan nombor ni ialah 100. Jadi, 68,313 nak jadikan 68,213 kena tolak 100. Sebab menurun menurun. Jadi, nak 68,213 nak jadi 68,113 kena tolak 100. Jadi, nombor ni kena tolak 100. Jadi, nombor ni, tempat kosong ni, nombor yang kita tak tahu ni, tolak 100 akan dapat nombor ni. Jadi, nak dapat nombor ni, kita kena ambil nombor ni, tambah 100. Kita akan dapat balik. Okey. Kita turunkan 68,313 tambah 100. Okey. 3 tambah sifar, 3. 1 tambah sifar, 1. 3 tambah 1, 4. 8 tambah... tak ada apa. Terus salin je. Lampung salin. Dia tak ada tambah apa. Jadi, inilah nombor dia yang dekat tempat kosong. Jadi, kita salin nombor ni di tempat ni. Okey. Boleh faham? Kalau tak faham, ulang balik video saya. Okey. Untuk latihan kamu. Okey, latihan ni kamu tengok. Boleh rujuk buku teks, muka surat 5. Kalau soalan 1 tu dalam buku teks tu dia ada 5 soalan. Saya ambil sampai C saja. Saya tak ambil semua. 2 ni dia komplit macam dalam buku teks. Nombor 3 pun sama. Ni ada lagi sambungan latihan. Ni di muka surat 8. Okey. Untuk latihan ni kamu perlu buat dalam buku tulis. Garis tepi dia, lepas tu tulis tarikh, hari dan tarikh. Ikut dalam buku teks ni. Ambil sampai C saja, yang soalan 1. Okey, untuk menjawab kesemua soalan ni, di muka surat 5 dan muka surat 8 ni, saya bagi tempoh kamu menjawab 30 minit. 30 minit. Okey, masa saya beri 30 minit untuk jawab ke semua soalan. Jadi, saya rasa kamu boleh buat. Tolong disiplin, ikut masa. Okey? Dah bersedia? Dah sediakan kertas yang sebab saya dah letak timer 30 minit. Cuba ikut muzik saya ni habis. Tolong disiplin, jangan skip, jangan pause. Ikut 30 minit ni. Belajar menghargai masa, ikut masa. Sebab dalam peperiksaan dia tak ada ekstra masa. Kalau dalam peperiksaan 1 jam 60 minit, 60 minit je. Siap tak siap, itu je. Jadi sama juga dengan latihan, kita belajar mengikut masa. Kamu menjawab mengikut masa. Okey, dah ready semua? Dah ada kertas buku? Tulis, pastikan tulis. Tarikh hari ni, hari yang kamu tulis, dan tarikh hari yang kamu tulis. Contohnya kamu jawab hari Isnin lah. Mungkin ada yang jawab hari Rabu lah. Okey, tapi jawab. Okey, dah ready. 30 minit bermula daripada sekarang.
Okey, masa menjawab dah habis. Jom kita semak soalan 1. Okey, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, kita tengok soalan A, 20,147. Nilai digit yang bergaris nombor 1. Okey, nombor 1 ni, kalau kita ni nilai tempat di rumah apa? Rumah ratus. Kita tulis 100. Okey, soalan B, 69,073. Nilai digit yang bergaris adalah 9. Okey, rumah apa? Rumah ribu. Nilai digit 9,000. Okey, C, 52,148. Digit yang digaris adalah nombor 5. Duduk di rumah 10,000 sama dengan 50,000. Okey, soalan 2, lengkapkan. A, nilai tempat bagi 9 dalam 92,615 ialah? Okey, 9 ni rumah apa? Tengok soalan nilai tempat rumah 10,000. Okey, B, nilai digit bagi 8 dalam 14,087 ialah? Okey, sekarang soalan ni nak nilai digit. Jadi, nilai digit di nombor 8 ni ialah 80. Okey, C, dalam 45,009, digit di tempat ribu ialah? Tengok digit ribu. Ni 10, ratus, ribu. Digit nombor 5. Dan bernilai 5,000. Okey. Bagi soalan yang salah, sila buat pembetulan. Kalau contohnya soalan A ni salah, pembetulannya buat di bawah. Jangan padam jawapan yang salah. Biarkan salah. Tak apa. Kita nak belajar daripada kesalahan. Okey. Tengok soalan seterusnya. Okey, tulis nombor yang lebih kecil. Okey. 6,387 atau 53,127. Yang mana lebih kecil? Nombor di sebelah kiri ke atau di sebelah kanan? Okey, untuk tahu atau untuk lebih mudah, kamu kena tengok digit di sebelah kiri. Ni digit nombor 6, ni digit nombor 5. Okey, 6 ni rumah apa? Kita boleh kira 10, ratus, ribu. Maksudnya digit nombor 6 ni di rumah ribu. Okey, kalau sini 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi digit nombor 5 ni 10,000. Jadi dia nak tuliskan nombor yang lebih kecil. Okey, jadi yang mana yang lebih kecil? Jadi yang lebih kecil ialah 6,387. Ni jawapan dia. 6,387. Okey, soalan B. 42,093 atau 45,909. Okey, sama juga kita tengok digit yang paling kiri. Ni nombor 4, sini nombor 4. Okey, kita tengok rumah dia. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Sini pun 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi dua-dua nombor bermula daripada 10,000. Okey, ni nombor 4, sini nombor 4. Sama. Kita tak boleh beza. Mana kecil, mana besar. Tengok rumah sebelah dia, ribu. Ini 2, ini 5. Okey, 2 dengan 5 yang mana lebih kecil? Okey, 2 lebih kecil. Jadi automatik 42,093 ni lebih kecil. Jadi jawapan dia 42,093 lebih kecil. Okey, C. Yang sebelah kiri 89,127 atau 89,413. Sama je macam tadi A dengan B. Kita tengok 10, ratus, ribu, puluh ribu. Ni pun 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi
Yang paling kiri, digit paling kiri adalah nombor 8. Sini pun nombor 8. Rumah pun sama, rumah puluh ribu. Tengok rumah ribu pula. Sini 9, sini pun 9 sama. Rumah ratus, sini 1, sini 4. Yang mana paling kecil? 1 ke 4? Hasillah 1. Jadi 89,127 ini adalah jawapan dia. Okey, boleh faham? Yang salah buat pembetulan ataupun tulis jawapan yang betul di bawah dia. Pembetulan Okey, tengok soalan seterusnya. Okey, bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Kurang daripada. Okey, tengok. Dia bagi dua nombor. 24,691, 31,002. Kita nak tahu mana lebih daripada ke kurang daripada. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kita kena bezakan kedua nombor ni dulu. Konsep dia sama macam tadi. Kita tengok 10, 100,000. 10, 100,000, 10,000. Jadi kedua-dua nombor ni, nombor yang paling besar, nilai digit yang paling besar di rumah 10,000. Kita tengok 50,000. Ni 2, sini 3. Okey, nombor di sebelah kiri lebih kecil daripada nombor di sebelah kanan. Sebab 10,000 dia ni 2, sini 3. Kalau kecil, kamu kena ambil. Kalau nombor sebelah kiri ni kecil daripada nombor sebelah kanan, kamu kena pilih jawapannya kurang daripada. Jadi macam mana nak tulis? Kamu kena tulis macam ni. 24,691 kurang daripada 31,002. Okey, boleh faham? Maksud cikgu tadi, nombor ni lebih kecil daripada nombor sebelah kanan. Nombor sebelah kiri lebih kecil, kena pilih jawapan kurang daripada. Okey, tengok soalan B. 10, 100,000, 10,000 ni pun 10, 100,000, 10,000. Okey, tengok rumah 10,000. 7, sini pun 7 sama. Tengok 1,000 pula. Sini 7, sini 4. Jadi, nombor di sebelah kiri ni lebih besar daripada nombor di sebelah kanan. Kalau macam tu, kamu kena pilih lebih daripada. Kalau nombor sebelah kiri besar daripada nombor sebelah kanan, kamu kena pilih jawapan yang lebih daripada. Macam mana nak tulis? Macam ni. 77,115 lebih daripada 74,810. Okey. Tengok soalan C. 10, 100,000, 10,000. Sini pun 10, 100,000, 10,000. Okey, tengok. Sini 9, sini 9. Ni 3, sini pun 3. Sini kosong, sini pun kosong. Tengok rumah 10 pula. Sini 1, ni 5. Jadi, nombor di sebelah kiri lebih kecil daripada nombor di sebelah kanan. Jadi, saya dah cakap kalau kiri kecil daripada kanan, kena ambil kurang daripada. Okey, jadi jawapan dia macam ni. 93,017 kurang daripada 93,054. Okey, kalau tak faham, boleh kamu semak ataupun pause dan ulang balik supaya kamu lebih faham. Yang mana jawapan yang salah tadi, tulis jawapan yang betul di bawah. Yang salah jangan padam. Okey, kita terus tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. A. 18,031, 18,310, 18,013, 18,103. Jadi kita nak susun tertib menaik. Okey, kita tengok tertib menaik. Untuk menyusun nombor mengikut tertib menaik, mesti bermula nombor yang
paling kecil nilai dia. Antara keempat-empat nombor ni yang mana paling kecil. Jadi kita tengok di rumah 10. Nombor 10 ni 1, sini 1, sini 1, sini 1. Jadi kita tak dapat beza. Di rumah 10 yang mana yang paling kecil. Kita tengok di rumah 1000 pula. 8, sini 8, sini 8, sini 8. Pun sama, kita tak dapat beza. Yang mana yang paling kecil. Jadi kita tengok rumah 100. Sini sifar, sini 3, sini sifar, sini 1. Jadi ada beza. Jadi ada dua nombor yang paling kecil, iaitu sifar. Jadi 18,031 dengan 18,013. Dua nombor ni yang mana yang paling kecil. Jadi kita sebabkan rumah 100 dia sifar, dua-dua sifar. Jadi kita tengok rumah 10 pula. Okey, sini 3, sini 1. Jadi yang mana yang paling kecil? Mestilah 18,013. Jadi kita ambil 18,013 ni nombor yang paling kecil. Kita tanda, kita turunkan. Okey, lepas tu automatik 18,031 nombor yang kedua. Jadi tinggal dua nombor. Tengok rumah 100 ni 3, ni nombor 100 dia 1. Yang mana paling kecil? Mestilah 18,103 yang paling kecil. Jadi kita tanda ni, kita tulis ataupun salin. Ni automatik 18,310 ni nombor yang terakhir lah, nombor yang keempat. Okey, boleh faham? Okey, kita buat pula tertib menurun. Okey, sebelum tu saya nak padam ni dulu. Okey, untuk tertib menurun pun sama, kita kena pasti nombor yang paling, tadi yang paling kecil ni paling besar pula kita mula tulis. Konsep dia sama. Kita tengok rumah 1000. Ni nombor 1, sini nombor 1, sini nombor 1, sini nombor 1. Tak dapat beza di rumah 10,000. Yang mana paling besar. Jadi kita tengok rumah 1000. Ni 8, sini 8, sini 8, sini 8. Pun sama. Dekat rumah 1000 pun 8 tak ada beza. Tak tahu yang mana yang nombor yang paling besar. Jadi tengok rumah 100. Sini sifar, sini 3, sini sifar, sini 1. Dekat rumah 100 baru ada perbezaan. Ada nombor yang paling besar, iaitu 3. Jadi 18,310 ni adalah nombor yang paling besar. Jadi kita tulis dulu. Untuk yang kedua 18,103. Sebab ini satu, yang lain kos sifar-sifar. Jadi 18,103 kita tulis nombor yang kedua. Okey, ada dua nombor lagi. Dekat rumah 100 dia sifar, sini pun sifar. Tu pun kita tak dapat beza. Yang mana yang paling besar. Jadi kita tengok rumah 10. Okey, sini 3, sini 1. Yang mana paling besar? 3 ke 1? Mestilah 3. Jadi 18,031 nombor yang ke-3. Jadi automatik 18,013 ni nombor yang ke-4. Okey, kita tengok soalan B. Okey, 65,501, 65,096, 65,609, 65,820, 65,090. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. Yang A 4 je. Okey, kita tengok tertib menaik. Macam mana? Sama juga. Nombor yang paling kecil dulu kita cari. Ada antara 5 ni. Jadi nak cari macam mana? Kita tengok rumah 10,000. Okey, ni 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Jadi rumah 10,000 nombor 6. Jadi tak dapat beza yang mana nombor yang paling kecil. Kita tengok rumah 1000 pula. Sini 5, sini 5, sini 5, sini 5, sini 5. Pun sama. Rumah 1000 nombor 5. Jadi kita tak dapat beza yang mana nombor yang paling kecil. Tengok rumah 100 pula. Sini 5, sini sifar, sini 6, sini 8, sini sifar. Di rumah 100 baru ada beza. Ada dua nombor bermula dengan sifar. Jadi kita tengok nombor yang mula dengan sifar. Okey. Sebabkan sifar, kita tengok rumah 10. Sini 9, sini 9. Pun sama, kita tak boleh nak beza yang mana paling kecil. Jadi kita tengok rumah sar. Sini 6, sini sifar. Jadi 6 dengan sifar yang mana paling kecil? Mestilah sifar. Jadi kita tandakan 65,090. Jadi kita tulis bawah.
Dan automatik 65,096 ni nombor yang kedua. Okey. Untuk nombor yang ketiga kita tengok sini 5, sini 6, sini 8. Yang mana paling kecil? Silah 5 65,501 ni nombor yang ketiga paling kecil. Jadi kita salin. Jadi automatik 65,609 ni nombor yang keempat. Dan terakhir sekali 65,820 ni nombor yang paling besar. Inilah susunan tertib menaik. Okey, kita tengok pula tertib menurun. Sambil tu saya padam yang saya warna ni. Okey, sama juga macam menaik, kita kena tengok nombor yang paling besar ke paling kecil. Mestilah paling besar. Kalau menaik, mesti nombor paling kecil. Kalau menurun, nombor yang paling besar. Okey, kita tengok rumah 10,000. Ni 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Jadi, ke-5 nombor ni di rumah 10,000 nombor 6. Jadi, kita tak dapat beza mana nombor yang paling besar. Okey, tengok pula rumah 1000. Sini 5, sini 5, sini 5, sini 5, sini 5. Pun sama, kita tak dapat beza mana nombor yang paling besar. Tengok rumah 100. Sini 5, sini sifar, sini 6, sini 8, sini sifar. Ada nombor yang paling besar, iaitu 8. Jadi kita tanda yang 65,820 ni adalah nombor yang besar. Nombor yang pertama. Yang kedua besar, 5 dengan 6, mestilah 6. Kenapa sifar? Sifar ni adalah paling kecil. Jadi 65,609 ni nombor yang kedua. 65,051 ni 65,501 ni nombor yang ketiga. Dan nombor keempat, rumah 100 sini sifar, rumah 100 ni pun sifar. Jadi kita tengok rumah 10. 10 pun sini 9, sini 9. Pun kita tak dapat beza yang mana nombor yang paling besar. Jadi kita tengok rumah asal, sini 6, sini sifar. Jadi nombor mana yang paling besar? Mestilah 6. Jadi 65,096 ni nombor yang keempat. Dan automatik 65,090 ni nombor yang paling kecil. Ini tertib menurun. Okey. Yang mana betul, baik, yang mana salah, jangan padam jawapan, buat pembetulan. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik. Okey, di sini kena faham soalan nilai yang mungkin. Bila nilai yang mungkin, jawapannya bukan satu. Mungkin ada lebih daripada satu. Okey, kita tengok soalan A dia. 59,042, 59,109, tempat kosong, 59,114. Okey, jadi macam mana nak dapatkan soalan jawapan macam ni? Kamu buat garis nombor. Ni saya tak muat, saya sambung ke bawah lah. Jadi, langkah pertama kamu kena salin balik nombor sebelum tempat kosong. Ini tempat kosong sebelum dia, ni 59,109. Jadi kita tulis. Okey. Jadi kita tambah 1. Jadi 5 tambah 1 sampai 59,114. Baru kita berhenti. Okey. 59,109 tambah 1 kamu akan dapat 59,110. Tambah 1 kamu akan dapat 59,111. Tambah 1 kamu akan dapat 59,112. Tambah 1 dapat 59,113. Tambah 1 59,114. Yang nombor yang warna kuning ni nombor yang ada pada soalan. Jadi kita kena berhenti. Okey, jadi apa jawapan di tempat kosong? Jawapan di tempat kosong ialah kemungkinan nombor dia adalah 59,110 atau 59,111 atau 59,112 atau 59,113. Kalau kamu tulis 4 nombor yang warna putih di tempat kosong ni betul. Selain pada tu salah. Kalau salah, dalam padam buat pembetulan. Okey, kita tengok soalan B pula.
Okey, B 70,061 tempat kosong 70,068 70,120. Okey, sama macam tadi buat garis nombor. Okey, kita kena salin nombor yang sebelum tempat kosong ni 70,061. Okey, kita tambah 1 sampai dapat jawapan 70,068 baru kita berhenti ya. Okey, kita tambah 1. 70,061 tambah 1 kamu akan dapat 70,062. Tambah 1 dapat 70,063. Tambah 1 dapat 70,064. Tambah 1 dapat 70,065. Tambah 1 dapat 70,066. Tambah 1 dapat 70,067. Tambah 1 dapat 70,068. Ni. Yang ni sama dah kat sini. Jadi kita berhenti. Jadi, apakah jawapan dekat sini? Kemungkinan jawapan di situ kat tempat kosong ni adalah 70,062 atau 70,063 atau 70,064 atau 70,065 atau 70,066 atau 70,067. Okey, boleh faham? Kalau betul, baik. Kalau salah, buat pembetulan. Jangan padam. Okey, boleh faham? Dah habis. Terima kasih. Jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng. Assalamualaikum. Bye.